Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita mulakan kuliah Isyak kita ni dengan menyambung perbincangan kita berkaitan dengan memahami bid'ah, yang mana kita telah lihat definisi bid'ah dari segi bahasa. Begitu juga pendekatan ulama dalam memberi definisi bid'ah dari segi syarak, yang mana kita dapati secara umum ada dua pendekatan. Ada pendekatan yang luas, segala perkara yang tidak ada di zaman Nabi SAW dinamakan bid'ah terlebih dahulu. Kemudian dilihat kalau selari bid'ah hasanah, kalau tidak selari dengan syarak maka bid'ah yang sayyi'ah ataupun dalalah. Dan pendekatan yang satu lagi, sekiranya perbuatan itu selari dengan syarak, tidak nak dinamakan bid'ah. Kalau bertentangan barulah dinamakan sebagai bid'ah. Dan ada pembahagian bid'ah tadi berdasarkan hukum kepada 5 pembahagian. Sekarang kita nak melihat dalil. Bila kita katakan sesuatu dalam agama, tentu ada dalil yang menjadi sandaran. Kalau kita kata ada bid'ah hasanah, mana dalil yang mengatakan adanya bid'ah hasanah? Baik, jadi dalil secara umum kita boleh dapati daripada ayat suci Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW, daripada ijma' kesepakatan para ulama, dan juga daripada qiyas. Dan ada di sana sumber-sumber hukum yang secondary yang menjadi perbezaan pandangan di kalangan ulama, seperti masalih mursalah, amal ahli Madinah. Masalah mursalah ni plural kepada maslahah benda yang baik, kebaikan. Masalah kebaikan-kebaikan. Mursalah maksudnya terputus. Apa maksud dia? Sebab ada maslahah yang diiktiraf secara jelas oleh syarak. Misalnya kebaikan daripada berjual beli. Berjual beli itu ada kebaikan, menguntungkan penjual dan memberi kepada pembeli barang yang dia nak pakai. Dan secara jelas diiktiraf, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu diiktiraf sebagai satu maslahah yang kita boleh lakukan. Ada juga perkara-perkara yang baik, ada manfaat tapi tidak ada iktiraf. Contohnya arak dan judi. Arak dan judi ni ada maslahah, ada kebaikan. Arak misalnya boleh orang tu release tension bila dia minum arak. Judi misalnya boleh menyebabkan orang tu dengan modal yang sedikit dapat untung yang banyak. Lebih lagi kalau kepada tokey judi. Tokey judi itu insya-Allah sentiasa untung. Ambil pengajaran daripada cerita Piramli yang Ibrahim Pendik baling buah dadu tu. Kata dia, tok guru dia pesan tak boleh baling lebih pada 3 kali. Sebab nanti orang tahu rahsia dia. Rupanya buah dadu dia tu, semua nombor yang dia tikam tu, semua tu nombor dia belaka. Jadi begitulah tokey judi. Statistik dia memang dia akan untung. Antara orang yang paling kaya di Malaysia, tokey judi. Sebab biasanya tak akan rugilah. Kecuali kalau orang tu tipu pula dia balik dan sebagainya. Ada kebaikan. Dalam Quran pun iktiraf, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya kamu tentang arak dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Beritahulah, dalam dua ni ada dosa yang besar, ada mudarat yang besar, dan ada manfaat. Tapi dia punya ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya tu lebih besar daripada kebaikan. Maka diilghaqkan, tidak diiktiraf kebaikan-kebaikannya tu, namanya masalih mulghah. Yang tadi itu masalih mu'tabarah, diiktiraf. Yang mulghah ni tidak diiktiraf. Tapi ada juga perkara-perkara yang baik, kita cek dalil, yang kata suruh buat pun tak ada, yang kata larang jangan buat pun tak ada, tapi benda tu elok. Ini namanya masalih mursalah. Ini sebagai satu sumber hukum. Jadi macam perbuatan seperti sambutan Maulidur Rasul misalnya, itu boleh termasuk dalam masalih mursalah dari segi istilah. Ada namakan bid'ah hasanah. Tak selesa saya bid'ah ni. Namakan masalah mursalah pun tak masalah.
Sebab ada kebaikan. Bila sambut Maulidur Rasul, orang ingat balik perjuangan Nabi SAW, orang semangat balik nak ikut sunnah Nabi dan sebagainya. Ada dalil tak suruh kita sambut Maulidur Rasul macam yang kita buat sekarang ni? Secara khusus tak ada. Secara umum ada. Antaranya firman Allah SWT, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan Allah dan rahmatnya lah, dengan demikian itulah sepatutnya mereka itu bergembira. Jadi kurniaan Allah, rahmat Allah, kata ulama, Islam dan Al-Quran. Kedua-dua ini datang melalui siapa? Melalui Rasulullah SAW. Malah dalam satu pentafsiran, rahmat itu merujuk kepada Nabi SAW sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu kecuali menjadi rahmat. Jadi kita ni diperintahkan bergembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang apabila orang-orang Madinah bergembira dengan kedatangan Nabi SAW, tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi dalil umum tu ada. Nabi SAW sendiri pernah berpuasa bukan pernah, biasa berpuasa pada hari Isnin. Ditanyakan oleh para sahabat, jawab Nabi SAW, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya lahir. Jadi saya itu meraihkan hari lahir itu dengan cara berpuasa. Tapi macam kita sambut sekarang ni, jemput ustaz berceramah, kemudian kadang-kadang masjid sediakan jamuan, kemudian buat majlis selawat dan seumpama dengannya, itu memang dari segi baharunya namanya bid'ah. Tapi kalau dari segi kebaikannya banyak. Tapi kalau dari segi dilarang tidak ada. Panggil orang ceramah ada dalil, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, peringatan itu bagi manfaat pada orang beriman. Jadi panggil ustaz bagi tazkirah, ceramah dan sebagainya, bagus. Jamu orang makan, sabda Nabi SAW, at'imut ta'am, jamulah makan. Lagi selawat, itu dalil Al-Quran sendiri, innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Selawat Allah maksudnya rahmat Allah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu tu selawat dan salam ke atas junjungan Nabi. Jadi semua itu masing-masingnya ada dalil. Dan sekurang-kurangnya ada masoleh, ada kebaikan-kebaikan, walaupun tidak ada dalil khusus yang mana dikatakan hendaklah kamu setiap kali datang ulang tahun kelahiranku buat ceramah, buat jamu makan. Tak adalah dalil macam tu. Tapi dia bawa kebaikan, maka dia boleh lagi menjadi satu sumber hukum. Amal ahli Madinah, orang Madinah buat benda tu bid'ah, tapi orang Madinah buat juga diterima oleh sebahagian ulama sebagai sumber hukum. Misalnya sembahyang tarawih 36 rakaat. Apa ceritanya? Ceritanya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ditetapkan tarawih itu 20 rakaat. Zaman Nabi wallahu alam, tidak ada riwayat yang jelas berapa rakaat zaman Nabi orang sembahyang tarawih. Ada riwayat kata 8, ada riwayat kata lain 20 dan sebagainya. Tapi yang pasti start daripada zaman Sayyidina Umar dilakukan 20 rakaat di belakang seorang imam. Jadi orang-orang di Makkah selang-selang tarawih 4 rakaat kan rehat. Kemudian 4 rakaat rehat lagi. Jadi masa rehat orang di Mekah itu tawaf di keliling Kaabah. Kenapa? Kerana bagi mereka, daripada mereka santai, tak ada buat apa-apa, baik mereka beribadah. Sebab tawaf tu hukumnya sunat. Jadi orang di Madinah berfikir, kita rugi. Sahabat-sahabat kita di Mekah dah lah dapat pahala solat tarawih, dapat lagi pahala tawaf di Kaabah. Kita nak tawaf di Kaabah, tak ada Kaabah di Madinah. Jadi kita buat apa? Kita sembahyang. Sementara tunggu sembahyang tarawih, sembahyang 4 rakaat. Sembahyang sementara menunggu. Jadi ada 4 kali rehat sembahyang tarawih, 4 kali 4 16. 16 campur 20 sembahyang tarawih jadi 36. Jadi perbuatan ini amal ahlul Madinah di sisi mazhab Imam Malik sumber hukum. Jadi kita ni orang Melayu bukan kata malas, tidak juga, tapi kurang rajin. Nak sembahyang 4 rakaat selang-selang tarawih. Yang tarawih sedia ada tu pun kadang-kala kita bergelut juga nak cukupkan 20. Akhirnya kita fikir apa ibadah yang ringan yang kita boleh buat selang-selang tarawih tu, tapi pahala dia besar. Jadi ada orang dia ijtihad, dia kata selawat lah. Selawat ni, siapa selawat ke atas Nabi SAW sekali, Allah Ta'ala selawat, maksudnya turunkan rahmat pada dia 10 kali. Tapi ada juga orang yang tak mau selawat, dia baca Qul Huwallah. Kenapa? Sebab ada hadis Nabi SAW yang beritahu Qul Huwallah sekali itu menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi dia fikir kalau aku baca Qul Huwallah 3 kali, tak susah mana, dah sama macam aku baca 3/3 Al-Quran, 1 Al-Quran. Jadi masing-masing ijtihad apa amalan yang baik yang dia nak buat selang-selang tarawih, ya? Itu amal Ahlul Madinah. Ada juga uruf, kebiasaan macam tadi salam.
Bersalam lepas solat asalnya tidak ada dalil. Bersalam tu memang disuruh, tapi lepas solat secara khusus bersalam tu tidak ada dalil. Tetapi kalau dah jadi kebiasaan di suatu tempat, hingga tak elok pula kalau kita tak bersalam, orang akan jadi dia marah, kenapa, apa yang saya silap cakap sampai tak ada bersalam. Kalau begitu dah jadi uruf, maka itu diambil kira untuk mengatakan yang bersalam itu satu perkara yang baik ya, di sisi syarak. Qaulus sahabi, pendapat sahabat ada buat satu perkara yang baru, misalnya Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali sendiri ada buat benda-benda yang baru, maka itu sebagai sumber hukum. Dan juga saddu zari'ah, asalnya benda tu di zaman Nabi tak dilarang, tapi di zaman kita kalau dibiarkan akan bawa kepada perkara yang haram, maka di zaman kita dilarang. Jadi larangan tu baru, bid'ah, tapi oleh kerana nak menyekat daripada pergi pada yang haram, maka dilarang. Itu sad zari'ah. Baik, jadi banyak, cuma saya nak fokus kepada yang utama sahaja, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, insya-Allah. Al-Quran, iaitu ayat Al-Quran surah Al-Hadid ya. Al-Hafiz Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, kenapa dia langkah ke sini ya? Sepatutnya ada ayat Al-Qurannya dahulu. Surah Al-Hadid ayat yang ke-27 ya, ini bukan ayat yang penuh ya, sebahagian daripada ayat saja yang relevan kita lampirkan di sini. Wa rahbaniyatan ya, bacaan dia wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa riayatiha. Dan perbuatan mereka ni siapa? Ahlul kitab, orang Nasara ya. Iaitu mereka beribadah secara rahbaniyah, mereka fokus pada ibadah saja, duduk mengasingkan diri di tempat ibadah, di bukit, di mana tempat yang sunyi, mereka fokus kepada ibadah, tak ambil hirau urusan perniagaan, urusan perkahwinan, itu mereka tak hirau, mereka fokus kepada ibadah. Dan mereka sahaja yang mengadakan dan merekanya, ibtada'uha, mereka buat bid'ah, maksudnya benda tu asalnya tak ada, tapi mereka ini mengada-adakan. Ma katabna alaihim, ma katabnaha alaihim, kami tidak mewajibkan rahbaniyah ni atas mereka. Allah Ta'ala tak wajibkan mereka hidup macam tu, tapi mereka yang mereka-rekanya. Kenapa? Illa ibtigha'a ridwanillah, iaitu nak cari keredaan Allah. Dan nanti ada cerita ya di belakang ni kenapa jadi macam ni. Fama ra'auha haqqa riayatiha, tapi dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Jadi Allah Ta'ala tidak kritik mereka buat benda baru tu, tapi Allah Ta'ala kritik, mengeji bila mereka dah buat cara hidup kebinetaan beribadah tu, mereka tinggal, mereka tidak meraihkan hak-haknya, mereka tinggal. Jadi kalaulah tidak ada bid'ah hasanah, tentulah Allah Ta'ala tidak kritik, beloklah dia tinggal, dah bid'ah tu tak elok, tak, tapi Allah kritik bila dia tinggal. Misalnya diterangkan oleh Al-Hafiz Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, kata beliau, Allah tidak mencela Bani Israel, ini terjemahan ya, kerana membuat cara hidup rahbaniyah dengan tujuan mencari redha Allah, tetapi Bani Israel dicela kerana meninggalkan tradisi rahbaniyah yang mereka ada-adakan tu. Jadi terbukti yang diada-adakan tu dianggap baik, sebab tu dicela apabila ditinggalkan ya. Tengok lagi Al-Imam Al-Qurtubi menerangkan ya, sebab ada sebahagian orang mengatakan apa yang rahbaniyah tu bukan benda baru, benda tu dah lama dah ada. Tak ya, kalau kita nak faham ayat Al-Quran seelok-eloknya, malah sepatutnya kita merujuk kepada tafsir ulama-ulama yang muktabar dalam bidang tafsir. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan ar-rahbaniyah, cara hidup mengasingkan diri ini direka-reka oleh mereka sendiri. Dalam kitab tafsir dia kata min qibali anfusihim, bukan Allah Ta'ala yang bawa cara tu, mereka mereka-rekakan sendiri. Kenapa? Kisahnya, asalnya ada raja-raja orang Nasara ni bergelumang dengan maksiat lama, 300 tahun kerjanya buat maksiat. Maklumlah ada pangkat, ada harta, ada kuasa, jadi akhirnya lalai. Lalu orang-orang Nasara yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam menasihatilah raja-raja, tuanku jangan buat macam ni, ini dilarang oleh Allah, ini Nabi Isa dulu tak bagi kita buat macam ni. Jadi instead of didengar nasihat itu, mereka bunuh orang-orang yang menasihati.
Raja-raja yang zalim ni bunuh tukang-tukang nasihat ni. Jadi orang yang terselamat daripada pembunuhan tu, mereka fikir apa jalan. Mereka kata kita hidup rohaniah lah. Jangan kita duduk bergaul lagi dengan masyarakat. Kita asingkan diri di bukit, di mana kita fokus pada ibadah. Kenapa? Nak jaga agama, nak jaga nyawa. Kalau mereka hidup dengan masyarakat, mereka tengok maksiat, mereka tidak tegur, mereka tidak amal makruf nahi mungkar, mereka turut sama berdosa. Kalau mereka amal makruf nahi mungkar, mereka kena bunuh. Jadi apa jalan? Kita asingkan diri demi untuk menjaga agama dan demi untuk menjaga nyawa. Ini dua perkara yang disuruh jaga dalam agama. Baik. Jadi seterusnya Al-Imam Al-Qurtubi menerangkan lagi, ma katabna alaihim bermakna ma faradnaha alaihim wa ma amarnahum biha, iaitu Allah Ta'ala tidak fardukan pun cara hidup yang macam tu kepada mereka, dan Allah Ta'ala tidak suruh pun mereka melakukannya. Tapi Al-Imam Al-Qurtubi menerangkan cara hidup yang kependetaan yang mereka reka itu akhirnya tidak diamalkan lagi oleh sebahagian daripada mereka yang datang kemudian. Yang tok nenek dia tu bersungguhlah nak beribadah, nak berfokus kepada ketaatan, jauhkan diri pada maksiat, tapi tiba generasi yang seterusnya tu mereka pun terikut-ikut dengan geng-geng yang buat maksiat ni. Agaknya boring lah asyik ibadah aja. Bila nak Facebook, bila nak pergi ke kelab, bila nak enjoy, bila nak golf, bila nak itu ini, tak payahlah rohaniah ni, mereka tinggal. Jadi bila ditinggal, dikeji. Fama ra'au haqqa ri'ayatiha, tak jaga hak-hak kependetaan ni, dan malah di hujung ayat dilabelkan orang ni sebagai orang yang fasik. Jadi kalau tidak ada bid'ah hasanah, apa masalah tinggal? Benda tu bid'ah, tinggal je lah. Tak tinggal tu dikritik di dalam ayat ini. Tengok kata Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Qurtubi kata apa? Beliau mengatakan dengan jelas, wa hazihil ayah dalatun ala anna kulla muhdasatin bid'ah fayambagi liman ibtada'a khairan ayyadu ma'alaihi wala ya'dula anhu illa diddihi fayadkhula fil ayah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ayat dalam Al-Quran ni menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu itu bid'ah. Maksudnya apa? Maksud Al-Imam Qurtubi cenderung kepada pendekatan pertama yang kita cerita tadi. Masih ingat? Pendekatan pertama para ulama, asal baharu nama bid'ah lah. Tapi kalau benda tu elok, kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru bid'ah. Tapi Imam Qurtubi tak kata setiap bid'ah tu sesat. Setiap perkara baru namanya bid'ah. Apa dalil ni? Ayat Quran kata ibtada'uha, sedangkan perkara itu baik. Jadi kalaulah perbuatan, maka hendaklah bagi sesiapa yang mereka-reka suatu perbuatan yang baik, bahawa dia mengekali melakukannya, dan jangan berpaling melakukan yang sebaliknya. Yang direka itu dah baik dah, tapi jangan buat benda yang tak baik. Takut nanti dia termasuk ke dalam celaan ayat tersebut, sebab ayat itu mencela orang yang meninggalkan perkara baik yang direka tadi. Baik, yang ini dalam hadis Nabi SAW yang mana disebut oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, yaqul sami'tu Rasulullah SAW yaqulu innallaha farada alaikum sauma Ramadan, Allah Taala mewajibkan kamu puasa Ramadan. Walam yafrid alaikum qiyamahu, Allah Taala tidak mewajibkan qiyam Ramadan, tarawih itu tak wajib. Wa innama qiyamuhu syai'un ahdastumuh, adapun qiyam Ramadan, salat tarawih secara konsisten ni satu perkara yang kamu ada-adakan, ahdastumuh. Fadumu alaihi, maka hendaklah kamu mengekali melakukannya. Asalnya Allah tak wajibkan, tapi kamu dah biasakan, kekalkan. Fa inna nasan min Bani Israel, adapun sebahagian daripada golongan Bani Israel, ibtada'u bid'atan, mereka buat satu bid'ah, fa'abahumullah bitarkiha, Allah menggenji mereka sebab meninggalkan bid'ah tersebut. Dan Nabi SAW baca ayat yang kita baca tadi. Wa in qila, kalau ada orang kata, saya gunakan uslub wa in qila kulna, iaitu kalau ada orang kata kita jawab begini, sebab kita tak nak kaitkan dengan siapa kata. Sebab itu bukan tujuan kita nak cerca, nak jatuhkan peribadi orang, itu tidak ada faedah. Peribadi kita pun ada kekurangan. Tujuan kita nak tengok pandangan tu.
Sekiranya dikatakan oleh sebagian orang, kata dia hadis ni dhaif, dia kata. Baik, dhaif atau sahih, hadis ini ada pandangan ulama hadis mengatakan dhaif, ada pandangan ulama mengatakan kuat, sahih, hasan. Riwayatnya kuat. Baik, sahih atau dhaif kita ketepikan dahulu. Kenapa? Sebab walaupun hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah dalam hukum hakam, tapi ada hadis yang dhaif dari segi sanad tapi sahih dari segi makna. Maknanya tu sahih. Cuba perhati tengok. Hadis ni cerita tentang apa? Tentang ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tu memang sahih. Bukan setakat sahih, malah mutawatir. Jadi tidak ada masalah kita quote hadis ini sekadar ianya berkaitan dengan ayat Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran tu sendiri memang mutawatir. Malah ulama-ulama ahli tafsir dalam menceritakan ayat Quran, tafsir-tafsir Al-Quran, bukan setakat hadis dhaif yang mereka bawa. Biasa juga mereka bawa kisah Israiliyat, cerita-cerita kaum Bani Israel. Kenapa mereka bawa? Sebab Nabi SAW bagi izin. Nabi SAW memberitahu, hadisu an Bani Israel wala haraj. Ceritalah daripada Bani Israel, tidak ada satu kesalahan. Cuma Nabi SAW bagi pesanan, la tusaddiquh, jangan kamu membenarkan. Setakat nak cerita boleh, tapi nak kata memang betul sungguh macam itu, jangan. Sebab orang Bani Israel ini kadang-kadang mereka suka menipu, menokok tambah. Wala tukazibuh, jangan pula kamu dustakan, kata benda tu bohong. Sebab orang Bani Israel ini mereka dapat kitab, Nabi mereka ada. Takut-takut yang kamu bohongkan tu memang betul itu yang disampaikan oleh Nabi, jadi kita membohongkan benda yang betul. Tengok, alangkan Israiliyat pun Nabi tak bagi sewenang-wenang kita kata benda tu palsu. Nak membenarkan pun tidak, nak mendustakan pun tak. Apatah lagi kalau hadis. Cuma kerana ada kecacatan pada seorang perawi terus kita maudhu'kan, jangan terlampau gopoh demikian. Kita serahkan pada ulama-ulama muhaddis yang mahir, mereka menentukan. Itu pun kadang-kadang mereka khilaf juga sesama mereka. Hadis ini dhaif di sisi sebagian ulama, di sisi yang lain kata dia sahih. Hadis ini maudhu' di sisi sebagian ulama, di sisi yang lain kata dia tidak maudhu', cuma dhaif saja. Jadi banyak qil wa qal, tak ada masalah. Kalau hadis ini kita terima sebagai hadis yang sahih, jelas. Kalau kita kata dhaif, masih jelas lagi berdasarkan ayat Al-Quran sebagaimana yang diterangkan tafsirnya oleh ulama-ulama tafsir seumpama Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Jadi ini dalil yang pertama, ayat Al-Quran. Dalil yang kedua, hadis Nabi SAW, iaitu Nabi SAW memberitahu kepada kita, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang memulakan dalam Islam satu sunnah yang baik, satu cara yang baik, falahu ajruha, bagi dia pahala perbuatan yang baik tadi. Bukan itu saja, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang yang tiru dia. Dia buat benda baik, orang tahu, oh baguslah, dia pun tiru. Dia dapat sekali pahala, min ghairi an yanqusa bil ujurihim syai'. Oh rugilah orang yang buat, dah dapat pahala kat orang lain. Tak. Yang buat dapat pahala penuh 100%, yang mula-mula mereka perkara yang baik tu pun dapat pahala tu intact 100%. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memulakan dalam Islam satu cara yang buruk, maka kana alaihi bizruha, dia akan tanggung dosa, dan dosa orang yang beramal dengannya tak kurang sedikit pun. Jadi ini dalil yang jelas, dan malah disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau mensyarahkan hadis dalam Sahih Muslim. Masyhur Imam Nawawi ini salah seorang pensyarah hadis Muslim. Beliau kata ini hadis mengkhususkan hadis kullu bid'atin dhalalah. Maksudnya bukan semua bid'ah sesat. Kalau bid'ah tu hasanah, dapat pahala, dan dapat pahala orang yang tiru kita. Jadi ada bangkangan. Ada orang bangkang tak boleh, kata dia, guna hadis ini untuk mengatakan bid'ah itu ada yang elok. Sebab kata dia, hadis ini turun bercerita tentang sedekah. Satu masa Nabi SAW menggalakkan sahabat-sahabat bersedekah, masing-masing diam. Akhirnya ada satu orang bangkit, dia start dulu sedekah. Dia mula bagi, lepas tu orang lain tengok dia bagi sedekah, orang lain semua pakat bagi sedekah. Jadi kata dia, sedekah tu bukan benda baru, dia cuma mula buat saja. Benda sedekah ni dah lama. Jadi tak boleh pakai untuk benda baru. Jawab kita, kefahaman yang sedemikian tak betul dengan kaedah istinbat. Kaedah memahami nas
Bukan kita tengok pada khusus sebab dia tu. Kita tengok pada umum lafaz. Kaedah mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kita ambil kira dengan keumuman lafaz. Lafaz ni umum. Apa-apa cara yang baik kita dapat pahala. Apa cara-cara yang buruk kita tanggung dosa. Dan kalau mereka katakan yang dimaksudkan tu sunnah yang dah sedia ada, kita cuma hidupkan saja, tak betul juga. Kenapa? Sebab dalam hadis kata sunnah sayyi'ah. Kalau sunnah Nabi yang sedia ada, mana ada sunnah Nabi yang sayyi'ah? Kan kata dia, maksud man sanna fil Islam sunnatan hasanatan ni, siapa yang hidupkan sunnah Nabi. Sunnah tu dah ada, tapi dia hidupkan balik. Okeylah, bahagian yang pertama. Sunnah hasanah. Yang kedua, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Takkan ada sunnah Nabi yang buruk. Jadi nak memahaminya sebagai menghidupkan sunnah Nabi itu tak tepat, dan malah ada hadis yang khusus yang cerita tentang hidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnatan qad umitat, bang siapa yang menghidupkan sunnah yang telah mati dan sebagainya, itu ada dalil lain. Ini dalil yang memulakan. Nabi gunakan istilah sanna, ya, bukan menggunakan istilah ahya sebagaimana dalam hadis yang lain. Jadi ini dalil dalam hadis yang sahih, dan tidak jawapan-jawapan yang kita sebutkan tadi untuk menolak bangkangan-bangkangan orang yang cuba menolak hadis ini sebagai dalil adanya bid'ah yang hasanah. Baik, seterusnya sebenarnya tak perlu berbalah. Nak kata bid'ah semua sesat ataupun tak sesat, dah ijma', dah sepakat antara umat Islam bahawa tidak semua perkara yang baharu itu haram atau sesat. Sepakat dah, secara jujur lah. Kalau yang asyik berbalah, ada kata bid'ah ni sesat, bid'ah tak sesat, cuba kita tanya dia, betul ke semua benda baharu sesat? Tak lah, dia kata kalau benda baharu dalam bab dunia tak apa. Maksudnya dia telah setuju tidak juga semua benda baharu itu sesat. Jadi hadis yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah itu, dia pun setuju hadis itu tidak lagi umum. Cuma cara pembahagian saja berbeza, itu kita bincang kemudian. Kayu ukur dia, adakah dunia dengan agama ataupun selari dengan tak selari. Itu kita akan discuss kemudian. Pada peringkat ini kita dapati rupanya umat Islam sepakat bukan semua perkara baharu itu sesat. Ada perkara-perkara baharu yang tidak sesat, yang elok dalam agama. Kayu ukurnya kemudian kias, ya. Kias adalah misalnya perkara itu tidak ada dalil secara khusus, tapi kita tengok ada yang ada dalil, kita pakaikan. Kalau yang klasiknya contoh minum arak itulah. Minum arak hukumnya haram. Ada dalil, ada ayat Quran yang melarang. Baik, kalau minum minuman lain, saya bagi contoh air ketum, minum air ketum tak ada dalil. Tapi kalau minum air ketum tu sama kesan macam minum arak, hilang akal, maka kata ulama hukumnya sama juga haram. Itu namanya qiyas. Kita memanjangkan hukum yang dah ada nas kepada satu perkara lain yang tidak ada nas. Kenapa? Kerana illah dia sama. Sama-sama memabukkan. Jadi contohnya yang kita katakan qiyas dalam perkara bid'ah ni, tarhim. Tarhim zaman Nabi SAW tak ada. Tak ada yang katanya orang tu duduk di tempat menara masjid misalnya, atau di tempat yang tinggi, dia baca Quran, ataupun dia baca yang katakan tarhim tu part yang dia kata ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, itu namanya tarhim. Jadi tidak ada riwayat mengatakan di zaman Nabi SAW sebelum azan subuh mereka tarhim, itu tidak ada riwayat. Jadi maksudnya tarhim itu bid'ah lah, benda baru lah. Tapi bid'ah tu okey ke tak okey, selari ke tak selari dengan syarak. Jadi kalau kita katakan bid'ah itu selari, maknanya atas jalan apa? Pertama, atas jalan qiyas. Apa qiyas? Iaitu tujuan kita tarhim supaya orang dengar, orang boleh bangun bersiap untuk solat. Qiyas kepada apa? Qiyas kepada azan pertama. Sebab di zaman Nabi SAW, sebelum masuk waktu, azan dulu. Katakan setengah jam sebelum masuk waktu, atau 15 minit azan. Belum masuk waktu, tapi supaya orang bangun bersiap. Nanti bila masuk waktu, azan lagi. Itu baru azan yang kita boleh solat. Kita kalau bersahur kena berhenti. Azan pertama belum lagi. Baik. Jadi ada bangkangan, ya, kalau dikatakan, kalau ada orang kata la qiyasa fi mauridin nas, dia kata mana boleh qiyas, dah ada nas.
mengatakan azan pertama. Jadi kalau ada bangkangan demikian, kita katakan tak tepat kaedah la qiyas fi mauridin nas, bukan macam tu cara dia. Sebab qiyas memang perlu pada nas. Macam tadi, kita mengatakan minum air ketum haram. Ya. Kenapa? Qiyas kepada minum arak. Ada nas tak mengharamkan minum arak? Ada. Baru kita boleh qiyas. Sebab qiyas ni mempanjangkan hukum yang mansus, yang ada nas, kepada yang ghairul mansus, yang tidak ada nas. Jadi azan pertama ada nas. Jadi dia menjadi asal dalam qiyas. Yang menjadi cabang dalam qiyas apa? Tarhim. Tarhim tidak ada nas. Jadi oleh kerana sama-sama dilakukan untuk mengejut orang bangun tidur supaya mereka solat, maka hukumnya pun sama, iaitu boleh, elok. Itu namanya qiyas. Jadi kadang-kadang mungkin ada silap faham dalam kaedah tu. Kaedah la qiyasa fi mauridin nas, tak boleh qiyas pada tempat yang dah ada nas. Itu kalau kita nak menolak hukum yang sabit dengan nas tu, tak boleh. Misalnya dalam contoh tadi, kita nak kata azan pertama tu tak boleh buat. Misalnya kita kata tak boleh kita azan pertama masa solat, masa azan subuh. Bila orang tanya kenapa tak boleh, qiyaslah. Azan zuhur mana ada azan pertama, azan asar mana ada azan pertama, maghrib tak ada azan pertama, isyak tak ada azan pertama. Jadi kita qiyas. Subuh pun sepatutnya tidak ada azan pertama. Ketika itu baru kita kata la qiyasa fi mauridin nas. Tak boleh kamu qiyas. Sebab dah ada nas yang jelas bahawa azan pertama ada waktu subuh. Baru betul pemakaian kaedah tu. Tapi kalau kita jadikan azan pertama tu sebagai tempat qiyas untuk mengatakan tarhim tu boleh, maka itu memang cara qiyas. Iaitu sesuatu yang tidak ada nas dipakaikan hukum sesuatu yang ada nas. Azan pertama ada nas, tarhim tak ada nas. Jadi atas jalan qiyas, maka oleh kerana sama-sama tujuan untuk mengejutkan orang tidur sembahyang, maka sama-sama boleh. Itu daripada satu sudut. Daripada sudut yang kedua, mengejutkan orang tidur ni bebas, selagi mana bukan dengan cara yang melanggar syarak. Contoh, kita nak kejut tidur isteri kita, tak payahlah tarhim, kejut je lah. Bangun, ni dekat nak subuh dah, siap. Ada tak riwayat? Tak ada riwayat pun tak masalah, sekadar nak kejut sembahyang subuh. Agaknya kita malas. Kita tengok isteri kita ni kejut banyak kali pun tak bangun, kita nak siap pergi masjid dah. Akhirnya kita set jam supaya dekat nak subuh berbunyi jam loceng. Ada tak riwayat mengatakan sahabat Nabi dulu kejutkan orang gunakan loceng? Tak ada riwayat pun tak masalah, sebab tujuannya nak kejut orang tu supaya bangun subuh. Jadi kejut bangun subuh ni dari segi hukum asalnya boleh dengan apa cara pun, selagi mana tidak melanggar syarak. Janganlah dibelasah dia, itu tak boleh lah. Jadi termasuklah cara kejut orang tidur tu sesuai. Kalau dengan isteri kejut macam tu pun dah sesuai. Tapi kalau tok siap nak kejut orang ramai, takkan nak ketuk pintu rumah seorang-seorang. Jadi akhirnya dia fikir dengan dia tarhim tu kuat, orang boleh bangun. Jadi masih termasuk dalam perkara yang dibenarkan. Habis ustaz, kenapa tak buat yang sunnah? Yang sunnah lebih baik. Masalah buat yang sunnah tu kita tidak pertikaikan. Kalau kita mampu hidupkan yang sunnah, maka itu yang paling baik. Dapat kejut orang tidur satu, dapat ittiba'ur rasul, ikut betul cara Nabi, azan pertama itu lebih baik. Lebih baik itu pun tengok pada keadaan. Kalau di tempat itu tidak mendatangkan satu mafsadah, misalnya tempat itu tak biasa azan pertama, tiba-tiba atas nama nak ikut sunnah, kita pun azan pertama pukul 5 pagi misalnya, atau 5:30 pagi kita azan pertama. Dalam keadaan tak biasa, maka akan ada orang yang sembahyang sebelum waktu. Dah biasa azan, maksudnya masuk waktu, tiba-tiba azan dia pun sembahyang. Jadi sembahyang di luar waktu ni tidak sah. Jadi itu kan namanya mafsadah. Ataupun orang tengah bersahur, kelang kabut dia berhenti sahur sebab dah masuk waktu, rupanya setengah jam lagi. Jadi kalau bawa kepada mafsadah, maka ada satu kaedah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak keburukan itu didahulukan berbanding menarik kebaikan. Mana kebaikan ikut sunnah, dapat pahala. Mana keburukan, ada orang sembahyang sebelum waktu, ada orang yang tak sempat bersahur sebab dia ingat waktu sahur dah habis. Jadi kalau begitu keadaannya, ada pertimbangan untuk kita tidak melakukan perkara yang sunat tadi kerana boleh mendatangkan benda-benda yang tak elok. Tapi kalau kita boleh hidupkan, cantik. Misalnya kita announce awal-awal zaman internet ni, tak payah mana. Kita viralkan melalui Telegram ke, WhatsApp ke. Okey, mulai 1 Mac misalnya, masjid kita akan ada azan pertama untuk solat subuh.
boleh, tak masalah. Sebab pertikaian bukan pada azan pertama tu. Azan pertama sepakat bahawa benda tu elok. Pertikaian pada tarhim. Bila pada tarhim tu kita lihat pada dalil, boleh pakai dalil qiyas. Ya. Baik. Baik, ini contoh secara laju-laju ya. Sebab saya ada diminta oleh kawan untuk jawab beberapa isu ya. Dan saya cuba jawab ni atas dasar sekiranya dikatakan, kita akan jawab macam ni. Kita tak kisahlah siapa yang katakan. Sebagaimana saya sebut tadi, tujuan kita bukan nak tengok individu mana yang cakap. Itu tak penting. Yang penting kita nak tengok apakah yang dicakap tu sesuai dengan syarak ataupun tidak. Jadi kalau sempat saya akan sentuh beberapa yang ditanyakan ni. Sebelum tu sebagai contoh, sebab ada orang kata kita kena ikut salaf, kena ikut golongan salafus soleh. Jadi kita setuju. Dalam bab agama ni yang paling cantik kalau kita ikut bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'in. Sebab mereka lebih memahami agama ini berbanding dengan kita yang jauh daripada Rasulullah SAW. Jadi salafus soleh pun ada buat juga perkara-perkara bid'ah. Ya. Kita tengok misalnya pengumpulan Al-Quran di dalam satu mushaf yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar dan dipersetujui oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Zaid bin Sabit. Di sini pun kita boleh pause sekejap, kita ambil satu kayu ukur. Kan ada sebahagian daripada sahabat kita kata mereka bid'ah kalau dalam perkara dunia tak masalah. No restriction, boleh buat apa saja asalkan perkara itu dunia. Tapi kalau dalam perkara agama tak dibenarkan. Baik. Kita boleh tanya kepada mereka, pengumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar ni perkara bid'ah, zaman Nabi tidak dilakukan. Pengumpulan Al-Quran ni adakah perkara agama atau perkara dunia? Mengumpulkan Al-Quran yang terselerak di sana sini tulisannya tu dikumpulkan dalam satu mushaf. Bid'ah? Ya, bid'ah. Okey. Bid'ah dunia ke bid'ah dalam perkara agama? Agama. Kalau kita jawab bid'ah dalam perkara agama, selesai masalah. Terbukti sahabat sendiri buat bid'ah dalam perkara agama. Kenapa pula kita dilarang buat bid'ah dalam perkara agama? Sahabat yang paling hampir dengan Nabi SAW sepakat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar setuju untuk buat bid'ah dalam perkara agama. Maka kenapa kita dilarang buat bid'ah dalam perkara agama? Itu satu persoalan. Sebab Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ni, satu, Nabi SAW suruh ikut, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin min ba'di. Ikut sunnah aku wajib dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar antara khulafa ar-rasyidin. Lebih khusus daripada itu, iktadu bil lazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikut dengan dua orang selepas daripada aku. Abu Bakar dengan Umar ikut. Jadi jelas kita disuruh ikut dua sahabat ni. Kalau kita jawab bahawa mengumpul Al-Quran itu adalah bid'ah agama, jelas kita boleh buat bid'ah dalam agama dengan syarat benda itu selari dengan syarak. Jadi benda ni kan selari dengan syarak, jaga Quran supaya tidak ada isu tentang authenticity Al-Quran dan sebagainya. Kalau dijawab sebaliknya, tak jadi, cuk. Tarik balik. Bukan bid'ah agama, itu bid'ah dunia. Kalau dijawab bid'ah dunia, maka timbul persoalan. Kamu kata kalau dunia tak masalah, buatlah apa saja. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar teragak-agak bila dicadangkan oleh Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Macam mana ya Umar, aku nak buat satu perkara yang Nabi tak pernah buat? Takkan sahabat tak tahu bahawa bid'ah dunia boleh buat? Yang kita ni, yang hidup di kurun ke-20 ni, yang ada PhD ni, yang lebih tahu kata kalau bid'ah dunia tak ada masalah. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak tahu. Sayyidina Zaid pun ragu-ragu. Sayyidina Abu Zaid pun tanya soalan yang sama juga, radhiyallahu ta'ala anhu. Bila tanya, macam mana kamu dua nak buat benda yang Nabi SAW tak pernah buat? Sepatutnya kalau bid'ah dunia, buat je lah. Kalau ikut kayu ukur yang membahagikan dunia dan agama. Jadi itu satu isu kalau dalam bab ini. Kemudian qiyam Ramadan di zaman Khalifah Sayyidina Umar dilakukan bid'ah. Bid'ah pada sudut mana? Berjemaah di belakang seorang imam. Itu satu bid'ah. Yang kedua, 20 rakaat. Sebelum itu tak ditentukan. Yang ketiga, buat di awal malam. Sedangkan di zaman Nabi SAW, salat tarawih dilakukan lewat malam. Jadi ini bid'ah-bid'ah dalam ibadah yang dilakukan oleh sahabat Nabi sendiri. Mereka lebih faham tentang agama berbanding dengan kita. Baik, seterusnya, Sayyidina Umar, mereka lafaz kunut subuh sendiri yang berbeza daripada lafaz kunut subuh Nabi SAW. Lagi, menambah lafaz talbiyah. Talbiyah ni ibadah, haji ataupun umrah, haji ya. Jadi dilafazkan dengan lafaz yang berbeza.
Kemudian azan tambahan solat Jumaat oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Ya, azan ni ibadah. Tapi oleh kerana menimbangkan masalah agama, kalau azan sekali nanti ada orang tak sempat Jumaat, Jumaat tu wajib, maka disuruh azan dulu. Supaya orang boleh bersedia. Ini bid'ah yang dilakukan oleh salafus soleh, oleh sahabat sendiri. Lafaz tambahan ketika menjawab iqamat oleh Sayyidina Uthman bin Affan, ya, itu ada rujukan dalam braket tu. Membaca surah Al-As sebelum berpisah. Ya, ini pun bid'ah dilakukan oleh dua orang sahabat Nabi. Membaca ayat Quran tertentu ketika pengkebumian dikubur, ya, ketika dikebumikan disuruh baca ayat Al-Quran yang tertentu, itu bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, ya. Dia pesan suruh baca ayat Quran. Membaca lafaz ta'awuz. Ta'awuz apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baik secara jahar maupun secara sir dalam solat, itu perkara yang baru yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Ibn Umar, diceritakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat solat, ya, oleh Sadatuna Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Al-Qamah dan Sa'id bin Jubair dan seterusnya. Ini juga perkara yang bid'ah yang dilakukan oleh sahabat Nabi, ya. Bid'ah maksudnya baharulah, bukan maksudnya benda yang buruk. Tak tidur sebelum berzikir menggunakan benang 2000 pintalan. Ini Sayyidina Abu Hurairah, dia ada pintal benang, sebelum tidur dia pastikan dia dah berzikir 2000 pintalan. Tak ada satu riwayat yang Nabi SAW suruh buat macam ni, tapi diberlakukan oleh sahabat Nabi sendiri. Solat 2 rakaat sebelum dijalankan hukuman bunuh oleh musuh. Ada orang kata, oh yalah zaman Nabi SAW tak apa buat benda baru, sebab kalau Nabi iktiraf, okey. Ni dia dibunuh sebelum Nabi iktiraf lagi. Jadi apa status perbuatan dia tu? Nabi tak pernah suruh kalau kamu nak dibunuh kena solat 2 rakaat. Suruhan umum, itu dalil kita. Kita kata boleh selawat selang-selang tarawih, sebab ada dalil umum suruh selawat. Oh, tak boleh nak dalil khusus. Ni dalil umum je suruh solat. Tapi tak ada dalil khusus mengatakan kalau kamu nak kena bunuh kena solat 2 rakaat. Sunat solat 2 rakaat tak ada. Lagi kalau nak kata masa Nabi hidup Nabi boleh iktiraf, Nabi setelah meninggal dunia Nabi tidak boleh iktiraf, tu tak tepat. Sebab agama Islam ni dia sesuai untuk sepanjang zaman. Dengan kewafatan Nabi SAW tidak bermakna hukum terhenti. Bila berlaku satu perkara baru, kita boleh rujuk pada sumber hukum yang kita sebutkan tadi, Quran, sunnah, ijma', qiyas, ya, masalah mursalah dan sebagainya. Ini kita sebutkan nak menunjukkan kata banyak, ya, perkara-perkara baru yang dilakukan oleh salafus soleh. Misalnya solat duha 16 rakaat, tak ada dalil, tapi dilakukan oleh Yazid bin Harun, ya, dalam diceritakan oleh Imam Zahabi dalam Syiar Alam Nubala. Bertasbih sebanyak 12,000 kali sehari, ya, oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Khatam seluruh Al-Quran dalam masa 2 hari. Kalau bulan Ramadan 2 hari sekali khatam. Dilakukan oleh siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Dan banyaklah, ya, amalan-amalan yang baik yang dilakukan oleh para sahabat dan juga tabi'in dan tabi'in, salafus soleh. Baik, saya pause kejap. Sebab ada orang kata bila Syekhuna Syekh Nuruddin hafizahullah ta'ala cerita dalam radio IKIM tentang ibadah ulama', kata Syekh Nuruddin, ada ulama yang selama 40 tahun dia sembahyang subuh dengan wudu isyak. Apa maknanya? Tak tidur malam beribadah. Cuma dalam radio IKIM tu mungkin, ya, oleh kerana faktor masa kelang kabut, Tuan Guru Syekh Nuruddin tersebut nama Imam Bukhari. Tapi bila saya rujuk balik pada beliau kata yang beliau ingat itu adalah Imam Abu Hanifah. Memang ada riwayat dalam Syiar Alam Nubala, macam itulah Imam Abu Hanifah solat subuh dengan wudu isyak selama tak kurang daripada 40 tahun. Jadi ada kawan kita komen, kata dia agak-agaklah kalau nak bercerita, kata dia, ya, Nabi SAW pun semayang dan tidur, takkanlah imam ni lebih baik pada Nabi SAW. Jadi itu satu pola fikir yang silap. Bila saja kita cerita satu kebaikan, tak bermakna kita kata kebaikan tu lebih baik daripada apa yang Nabi buat. Kita cuma cerita hakikat yang dilakukan oleh sebahagian ulama, iaitu selama 40 tahun oleh kerana beribadah dia boleh sembahyang subuh dengan wudu isyak. Maksudnya sepanjang malam dia beribadah. Tidak bermakna kita katakan ibadah dia lebih baik daripada ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahawa ibadah Nabi itu ibadah yang terbaik, tak boleh disaingi oleh sesiapa pun. Cuma nak cerita apa yang berlaku pada ulama tu saja. Nak banding dengan kita, bukan nak banding dengan Nabi. Kalau banding dengan Nabi, memang apa yang Nabi buat tu yang terbaik.
Tapi tak mau pula dicerita Nabi SAW sembahyang malam sampai kaki bengkak. Itu kan warid. Itu dia segan nak cerita. Nak cerita Nabi SAW sembahyang dan tidur. Ya, Nabi SAW sembahyang dan tidur. Tapi Nabi SAW sembahyang sampai kaki bengkak. Kamu pernah ke sembahyang sampai kaki bengkak? Kau nak ikut sunnah Nabi? Main bola biasalah kaki bengkak. Sembahyang sampai kaki bengkak tak pernah lagi. Jadi bila kita cerita satu perkara, tak semestinya kita maksudkan perkara itu lebih baik daripada yang Nabi buat, tak. Contoh macam misalnya semalam saya tak dapat tidur. Kenapa? Duk melayan Facebook misalnya. Duk jawab tu, duk jawab ini, tak tidur. Akhirnya saya cerita kat kawan saya. Saya semalam daripada isyak sampai subuh tak tidur. Melayan Facebook. Adakah bermakna saya katakan saya tak tidur melayan Facebook itu lebih baik daripada Nabi SAW? Cerita apa yang saya buat je. Bukan nak kata apa yang saya buat itu lebih baik daripada Nabi. Begitu juga bila orang cerita apa yang ulama buat, tidak ada sekelumit pun niat nak mengatakan apa yang ulama buat itu lebih baik daripada Nabi SAW. Itu yang kita kena faham. Sekadar menceritakan betapa bersungguh-sungguhnya ulama. Ada kisah sebenarnya. Imam Abu Hanifah tu ada kisah kenapa macam tu. Iaitu satu hari beliau berjalan di sekumpulan kanak-kanak yang sedang bermain. Salah seorang pada kanak-kanak tu kata pada kawan dia, inilah Imam Abu Hanifah yang tak pernah tidur malam buat ibadah. Jadi Imam Abu Hanifah kata, ya Allah, malu aku. Orang ni kata sesuatu yang aku tak buat pun. Kan sifat orang munafik, dia suka dipuji dengan benda yang dia tak buat. Itu salah satu ciri orang munafik. Jadi Imam Abu Hanifah tak macam tu. Dia tidur malam tapi dipuji oleh budak ni, katanya dia ni ibadah tak tidur malam. Jadi start daripada tu, dia malu dipuji dengan sesuatu yang dia tak buat, dia pun beribadah tanpa tidur malam. Bukan sebab dia lebih baik pada Nabi. Itu yang kita nak kena fahamkan. Kemudian kalau dikatakan segala perkara yang baru dalam ibadah tu tak boleh, kita tengok perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama yang dikatakan mengikut manhaj salafi. Secara laju-laju saya sebut ya. Contoh amalan dia apa? Majlis takziah. Bila ada kematian, kita buat satu majlis, orang ramai datang bagi takziah. Perkara ini kalau ikut Ibn Utsaimin, Saleh Al-Fauzan dan Albani bid'ah. Maksudnya tak boleh. Tapi mengikut Ibn Bas dan Ibn Jibrin tidak bid'ah. Maksudnya dalam memahami sesuatu perkara itu bid'ah atau bid'ah, kita jangan heran ulama boleh berbeza pandangan. Nanti kita kupas sedikit yang orang kata Imam Nawawi pun kata benda ni tak boleh, Imam Ibn Hajar pun kata tak boleh. Kita lihat daripada sudut kupasannya bagaimana. Kenduri asyak walidain, bila berlaku kematian 2 bulan lepas tu ada dibuat kenduri. Ibn Utsaimin kata bid'ah, Ibn Bas, Ibn Jibrin, Saleh Fauzan kata tak masalah. Ziarah kubur pada hari Jumaat secara khusus, Ibn Bas, Ibn Utsaimin, Saleh Fauzan kata bid'ah, Ibn Jibrin kata tak masalah. Umrah secara berulang di bulan Ramadan, Ibn Utsaimin kata bid'ah, Ibn Bas, Saleh Fauzan, Ibn Jibrin kata tak masalah. Doa khatam Al-Quran dalam solat, tengok, doa ibadah, solat ibadah. Kita doa khatam Quran dalam solat itu tidak ada dalil. Syekh Ibn Bas dia mengaku, dia kata benda ni tak ada dalil, tak ada nas, tapi benda tu baik, apa salahnya, kata dia. Kan sama rentak dengan kita juga. Benda tu baik, apa salahnya? Jadi kata Syekh Albani dan Ibn Utsaimin, kata doa khatam Quran dalam solat itu bid'ah. Kata Syekh Ibn Bas dan Saleh Fauzan tak masalah. Baca Quran dengan mushaf dalam solat, ni kan tengah-tengah solat buat keluar mushaf ataupun buat keluar handphone. Okay? Kata Syekh Albani bid'ah. Kata Ibn Bas, Ibn Utsaimin, Ibn Jibrin, Saleh Fauzan tak masalah. Jadi tak semestinya khilaf ya, di kalangan ulama itu menyebabkan kita berpecah mengatakan yang ini ahli bid'ah, kita saja ahli sunnah. Sesama-sama yang nak ikut sunnah sekarang ni pun, yang kata dia salafi, ikut manhaj salaf pun, sama dia masih khilaf lagi. Majlis ihtifal hafazan Quran, dah hafal Quran, kita buat satu celebration, raikan orang ni dah jadi hafiz. Albani kata bid'ah. Saleh Fauzan, Ibn Utsaimin kata apa masalahnya? Mencium mushaf Al-Quran, kita cium hormat, kata Syekh Ibn Utsaimin dan Albani bid'ah. Kata Ibn Bas, Saleh Fauzan, benda tu okey, baik. Membina mihrab masjid, kata Albani bid'ah, kata Ibn Utsaimin, Al-Fauzan okey. Imam diam seketika selepas Fatihah, kalau ikut mazhab kita itu sunat, nak bagi masa makmum baca Fatihah, dan makmum lepas baca Fatihah boleh dengar bacaan imam. Kata Syekh Albani bid'ah, kata Ibn Bas dan Ibn Utsaimin okey. Menggenggam tangan selepas iktidal daripada rokok, pegang tangan, Albani kata bid'ah, Ibn Utsaimin, Ibn Jibrin kata okey. Berzikir menggunakan tasbih masbahah ni yang selalu kita beli di Mekah itulah,
Syekh Fauzan dan Albani kata bid'ah, Syekh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Jibrin kata tak masalah, sekadar nak kira zikir apa masalah, alat nak mengira bilangan zikir je pun. Jadi sesama tokoh-tokoh yang dikatakan sebagai orang yang nak mengikut sunnah pun mereka masih khilaf lagi. Baik, menerangkan syubhah ni, saya KIV dulu sebab saya bagi pariti mungkin dalam 10 minit macam tu atau 15 minit nak menerangkan permintaan daripada sahabat. Kata dia, cuba ustaz terangkan tu ada beberapa perkara yang dibangkitkan yang menjadi kekeliruan. Jadi saya cuba terangkan berdasarkan kaedah fa in qila qulna. Kalau dikatakan begini maka kita jawab begini. Baik. Jadi antara yang dibangkitkan di sini kata dia, ulama berbeza pendapat menghukumkan sesuatu itu sebagai bid'ah atau tidak. Misalnya talqin selepas dikuburkan. Imam Ibn Hajar Al-Haythami menyebutkan dalam kitab Fatawa bahawa talqin selepas dikuburkan adalah bid'ah di sisi kebanyakan ulama, tetapi mazhab Syafi'i ada dalil. Baik. Yang ini sebenarnya selagilah dengan pandangan kita. Pandangan kita katakan ulama boleh berbeza pandangan. Setelah ulama katakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah, ataupun ulama yang mengatakan benda itu kalau ada dalil bukan bid'ah, kalau tak ada dalil baru bid'ah. Dalam nak menentukan perkara itu selari tak selari dengan syarak, dalam nak menentukan perkara itu ada dalil atau tak ada dalil, memang ulama boleh berbeza pandangan. Sebab dalam menerima dalil satu berbeza pandangan, dalam memahami dalil berbeza pandangan yang lain. Jadi itu kita setuju. Cuma dalam bab talqin iaitu dalam bab talqin disebut satu saja daripada tiga. Itu pun tak menyokong kalau nak mengatakan bid'ah itu sesat. Yang pertama, Imam Ibn Hajar Al-Haythami cerita tentang kenduri arwah, jamu makan. Lepas tahlil, lepas kematian 7 hari kita jamu orang makan. Jadi kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, benda itu sabit berdasarkan riwayat seorang tabi'in bernama Tawus rahimahullah. Jadi Imam Tawus ni kata kita dulu buat makan selama 7 hari. Sebab orang mukmin ni dia diuji dalam kubur dia, selepas dia ditanam tu 7 hari dia akan diuji. Jadi kami iaitu sahabat-sahabat Nabi biasa buat makan selama 7 hari. Jadi kata beliau benda itu sabit. Jadi isu bagi makan tu ada dalil daripada perbuatan sahabat Nabi dan juga kata-kata tabi'in. Memanglah kadang-kadang mereka pertikaikan, katakan riwayat itu tak kuat dan sebagainya, tapi mengikut Imam Abi Hajar Al-Haythami itu riwayat yang sabit. Cuma Imam Ibn Hajar kata, kalau orang tanya kenapa bagi makan tu berulang-ulang, maksudnya bagi makan hari pertama, hari kedua bagi makan lagi, hari ketiga sampai 7 hari bagi orang makan. Kenapa? Sedangkan talqin sekali saja. Talqin di sini bukan talqin yang orang nak mati tu. Bila orang nak meninggal kita kata la ilaha illallah, tu talqin juga. Talqin di sini maksudnya selepas dah tanam. Kita sebut wahai si fulan, anak kepada nama ibu dia, nanti kalau malaikat tanya begini kamu jawab begini, itu talqin. Kata dia, kenapa kalau talqin sekali saja? Sebab jawab Ibn Hajar Al-Haythami, keperluan kepada talqin tu sekali je. Sedangkan keperluan kepada bagi makan ni berulang, sebab dia diuji selama 7 hari. Dan bagi makan ini diniatkan sedekah bagi pihak si mati. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, sedekah bagi pihak si mati itu sampai kepada si mati dengan ijma'. Maksudnya sepakat ulama mengatakan sekiranya kita buat sedekah dan kita niatkan sedekah itu bagi pihak si mati, maka sampai pahala itu pada si mati. Berbeza dengan talqin, kata beliau. Talqin, kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, kebanyakan ulama mengatakan perkara itu bid'ah. Maksudnya tidak ada dalil. Tetapi yang sahih di sisi ulama Syafi'i, di sisi kita, kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, bahawa benda itu adalah sunat kerana ada hadis. Jadi Imam Ibn Hajar pun tahu hadis itu dhaif. Hadis tentang talqin itu hadis yang dhaif. Dan Imam Ibn Hajar tambah, dan hadis yang dhaif diamalkan dalam perkara fadail.
Jadi ada 3 benda Imam Ibn Hajar Hasami cerita dalam kitab fatwa beliau. Satu, sunat bagi makan selepas kematian, ya, berdasarkan perbuatan sahabat Nabi dan kata-kata tabi'in. Yang kedua iaitu reason kenapa kita tu setiap hari bagi makan orang selama 7 hari, tapi talqin sekali saja. Sebab sedekah itu sampai kepada semati dengan ijma'. Sedangkan talqin, ya, kata Imam Ibn Hajar, sudahlah tidak ada hajat, pun khilaf. Kebanyakan ulama kata benda itu bid'ah, tapi di sisi kita benda itu sunat kerana ada hadis, dan hadis itu yang ketiga walaupun dhaif, tapi dhaif diamalkan dalam bab fadilat. Jadi itu jawapan yang pertama. Ya, mungkin ada lagi beberapa jawapan yang saya akan tangguhkan atas faktor masa, ya. Kerana ada beberapa yang dibangkitkan sini, ada lebih kurang 5 ataupun 6, ya. Cuma saya sentuh satu saja lagi sebelum kita tutup majlis kita, iaitu katanya Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri yang bermazhab Syafi'i, dia menghukum bid'ah perbuatan bila ambil wuduk sapu tengkuk. Dia sebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj, bahkan dalam Matan Minhaj, ya. Ini persoalan yang ditimbulkan. Jadi secara teknikal nukilan tu tidak tepatlah, ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak ada dalam Matan Minhaj tu, tidak ada disebut, ya. Kalau ada pun dalam kitab yang lain melalui nukilan Imam Ramli. Imam Ramli ada naqal mengatakan bahawa perbuatan sapu tengkuk itu adalah perbuatan yang bid'ah. Bukan kata-kata Imam Nawawi sendiri dalam kitab beliau, tidak, ya. Baik. Dan hukum menyapu tengkuk ketika wuduk ini adalah perkara khilaf dalam mazhab Syafi'i. Adakah sunat sapu tengkuk ketika wuduk? Khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata tidak sunat. Itu yang muktamad di sisi beliau, tidak sunat. Bahkan menurut beliau adalah bid'ah. Maksudnya perkara baru, tak ada dalil. Kenapa? Kerana di sisi Imam Nawawi, hadis yang mengatakan barang siapa yang sapu tengkuk ketika wuduk, dia nanti tidak akan dirantai di hari kiamat, kata Imam Nawawi, hadis itu maudhu', hadis palsu. Bila palsu maksudnya tak ada dalil. Bila tak ada dalil, bid'ah lah. Kan begitu sikap Imam Nawawi dan imam-imam yang lain pun. Kalau ada dalil, maka tidak bid'ah, atau tidak bid'ah yang sayyi'ah. Jadi kata Imam Nawawi, benda itu tidak ada dalil. Kalau ada pun itu hadis yang maudhu'. Maudhu' bukan hadis.